Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, pada kali ini kita akan meneruskan lagi perbincangan kita dalam Tadabbur Wahyu Faham Al-Baqarah siri ke-32 bersama saya Ustaz Rosli Mokhtar. Jadi pada kali ini insya-Allah kita akan teruskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-30 dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati." Ya, di sini kita tengok banyak perkataan dah warna hijau. Saya tukar daripada warna biru kepada warna hijau. Ada cadangan tukar kepada warna hijau, katanya lebih jelas. Pada saya, wallahu alam, pada saya sama saja. Jadi di sini kita tengok wa idz qala rabbuka lil malaikati. Dia hijau ni kerana daripada awal surah Al-Baqarah sudah ada perkataan-perkataan ni. Kalau kita belum ingat lagi tak apa, kita tengok sekali lagi di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idz qala. Di sini ada 3 perkataan. Dan iz ketika mana. Tatkala dalam bahasa lama sikit, tatkala, ketika. Ya, iz qala. Qala dah guna bahasa Arab kata qala dengan qaf, bahasa Inggeris kata call, C-A-L-L, call, qala, berkata. Tapi ni maknanya past tense, telah berkata, satu orang telah berkata. Siapa yang berkata? Mesti kalau sebut perbuatan, mesti siapa? Rabbuka, Tuhan kamu. Jadi di sini disebut sebagai Rabbuka. Seperti yang saya sebut sebelum ini, pembuat dalam bahasa Arab dia mesti marfu', iaitu salah satu tanda marfu' tu ialah dia baris depan. Jadi dari sini kita dapat tahu dia ni tukang kata lah. Dia ni yang berkata. Wa iz qala rabbuka, Tuhan kamu. Jadi Rabbuka ni ada 2 perkataan. Satu Rabbun dengan ka. Ka kamu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dah ada. Dalam Al-Fatihah lagi dah ada Rabb. Kita pun dah Melayu kan. Semua perkataan-perkataan macam ni kita dah Melayu kan. Ya Rabbi, kita kata kan. Wah, Rabbi, Tuhanku. Rabbuka, Tuhan kamu. Ka tu kamu. Dan apabila telah berkata Tuhan kamu, lil malaikah. Li di sini ialah kepada. Malaikah dalam bahasa Melayu dah malaikat. Dan apabila berkata Tuhan kamu kepada malaikat, telah berkata. Dan ketika telah berkata Tuhan kamu kepada malaikat. Jadi dia bawa di sini ialah situasi. Tapi kita tak bolehlah nak kata Tuhan tu sama dengan manusia, dengan makhluk. Ini gambaran kepada sesuatu, tapi bukan hakikat dia Tuhan berkata macam manusia berkata. Jadi itu sudah cukup dah akidah orang Islam ni. Tuhan Allah tidak sama dengan makhluk. Cukuplah. Walaupun Al-Quran kata berkata, tapi kata tu tak sama. Kalau tak boleh nak kata berkata, nak kata apa? Nak kata Tuhan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menggunakan perkataan yang sebenarnya kalau kita tengok sekali imbah dia macam makhluk, tapi sebenarnya dia bukan. Ini pelajaran akidah ni kadang-kadang pelajaran akidah ni bercabang-cabang sangat, kita macam pening kan. Tapi asasnya Allah tidak menyerupai makhluk. Itu asas akidah orang Islam lah.
nak kona kat mana tu banyak pandangan, banyak gini. Tapi asas yang disepakati, Tuhan tak serupa dengan makhluk. Sebut saja makhluk mana. Jadi bila Tuhan sendiri berkata, dia berkata, kata dia tu tidak macam kita. Bagaimana? Kita tak tahulah. Bukan semua benda kita tahu. Banyak lagi benda depan mata kita, banyak kita tak tahu. Kan? Jadi sifat Allah ni kita tahu macam tu saja. Secara umum, Tuhan berkata, Tuhan kamu, Rabbuka lil malaikah, kepada malaikat. Apa dia kata? Inni ja'ilun. Aku, inni ni dua perkataan. Apa dia? In dengan ya. Ya ni saya maknanya. Inni, sesungguhnya aku. Tengok, daripada ana jadi ya saja. Sebab apa? Sebab dia letak di akhir perkataan. Bila dia nak letak sesungguhnya aku, dia tak kata inna ana. Dia tak kata inna sesungguhnya, ana saya. Dia tak kata macam tu. Dia akan tukar jadi inni. Sebab apa? Ni satu perkataan, ni satu perkataan. Sesungguhnya aku ja'ilun. Ja'ilun ni menjadikan. Menjadikan. Jadi bahasa mudah kita, menjadikan, mencipta. Mencipta ni benda tak ada lagi kan. Ini ja'ilun, aku menjadikan fil ardi, di bumi. Fi maknanya di. Al-ardi maknanya bumi. Ayat sebelum ni kita jumpa dah perkataan al-ard, bumi. Sesungguhnya aku menjadikan di bumi khalifatan. Khalifah ni ialah dah jadi bahasa Melayu dah, khalifah. Cuma dalam bahasa Melayu khalifah ni maknanya macam kata raja, pemerintah. Macam tu. Sebenarnya khalifah ni perkataan, cuba kita tengok. Khalifah. Ni. Dia buang ta jadi apa? Khalifun. Sebenarnya dia khalafa. Root dia khala dengan fa. Ya ni pun tambah juga. Jadi apa dia punya asal perkataan dia? Khalafa maknanya ganti. Ganti. Jadi ganti khalifah. Khalifah ni dinisbahkan kepada pengganti lah. Pengganti siapa dia? Kalau pengganti tu macam khalifah dalam erti kata pemerintah, maknanya pengganti tu asalnya, asal usulnya ialah khalifah ni pengganti orang, dia nisbahkan kepada pengganti Allah. Macam tu. Sebab apa? Dia ibaratkan orang yang duduk atas muka bumi ni, dia Tuhan suruh dia buat kerja Tuhan. Jadi dia menggantikan. Dia anggap gitu, khalifah. Kemudian apabila Nabi SAW meninggal, lantik Abu Bakar jadi penggantilah, iaitu khalifah lah. Asalnya bukan khalifah macam tu. Asal nama dia Khalifatullah, pengganti Allah. Tapi Abu Bakar kata tinggi sangat tu. Dia kata aku ni pengganti Rasulullah saja. Jadi sebab itulah Khalifah Rasulullah asalnya. Tapi dipendekkan jadi Khalifah. Abu Bakar tu dia tak nak pengganti Allah ni. Jadi pengganti Rasulullah. Mari Umar Al-Khattab, dia rasa teruk nak nama tu tinggi sangat. Khalifat Rasulullah tu, pengganti Rasulullah tu macam tinggi sangat, dia kata. Dia nak kurangkan sikit. Dia pun kata Amirul Mukminin, ketua orang beriman. Kalau kita ni kalau boleh nak tinggi lagi. Sampai kadang-kadang tak boleh pangkat pergi beli. Kan? Beli tu tahan dah, letak saja pun boleh.
Jadi para sahabat ni dia ni. Jadi khalifah, balik kita pada perbincangan kita, khalifah maknanya pengganti. Jadi apa dia? Allah ni panjang sikitlah penerangan dia. Iaitu dia banyak maksud perkataan khalifah ni. Sebab pengganti siapa? Lepas tu pengganti Allah maknanya manusia ni kerja dia buat benda yang Tuhan suruh. Macam tu. Dan dalam masa yang sama, khalifah ni juga, pengganti ni, manusia ni, dia menggantikan siapa dia? Dia menggantikan keturunan dia lah. Maknanya orang yang zaman dulu telah mati, dia akan ganti dengan generasi baru dan akan. Jadi, maksud dia juga, aku nak jadikan di bumi ni makhluk yang umur pendek, dia berganti-ganti. Sebab apa? Malaikat dia tak mati lagi. Dia tidak macam kita, hidup lama, mati, ganti anak dia, tak ada. Dia sendiri tak beranak. Dia tak berkahwin. Ni isyarat kepada manusia ni makhluk yang bersifat ganti berketurunan. Khalifah. Maksud khalifah ni juga ialah kepimpinan ataupun menerajui dia. Jadi dia menunjukkan bahawa manusia ni dia menguasai bumi. Bumi ni manusia yang jadi khalifah dia. Jadi sebab apa? Sebab tu dia boleh guna sesuatu untuk tujuan diri dia. Sebab dia tu manusia ni khalifah. Diguna dengan berhemah lah, dibenarkan lah. Potong pokok, bunuh binatang, makan. Macam tu. Khalifatan. Jadi banyak maksud. Jadi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di atas muka bumi ni, di bumi khalifah. Okey. Lalu saya rasa setakat tu sajalah untuk hari ini. Kerana penerangan khalifah ni panjang, insya-Allah kita akan tengok dalam siri yang akan datang, baki ayat ini. Jadi boleh rujuk kepada makna dia. Kalau rasa ni boleh rujuk pada boleh pause dan tengoklah video kita ini. Ini maksud makna dalam ayat. Jadi mudah-mudahan pelajaran pada hari ini dapat memberi sedikit sebanyak pencerahan kepada kita. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.